Okey. Ini adalah konsep akidah. Ini dalam standard pembelajaran yang pertama iaitu 1.2.1 tentang konsep akidah. Tadi kita nak tahu dah standard pembelajaran tadi kita dah secara cakap dah kita nak tahu tentang konsep akidah. Okay, apa itu konsep akidah? Kat sini dia bagi tahu maksud akidah. Maksud akidah. Akidah ialah keyakinan yang teguh terhadap kewujudan Allah, sifat kesempurnaannya berdasarkan dalil nakli dan akli. Kat situ dia bagi tahu kita bahawa akidah ini adalah keyakinan ataupun kepercayaan, yang teguh, yang kuat, yang tidak boleh berubah, yang tidak boleh sewenang-wenangnya bertukar. Tentang apa? Tentang kewujudan Allah SWT. Kita yakin bahawa Allah ini wujud serta sifat-sifat kesempurnaannya. Dan kita yakin bahawa Allah ini wujud dan mempunyai sifat-sifat kesempurnaan dia, kesempurnaannya berdasarkan, daripada mana kita dapat keyakinan ni? Berdasarkan daripada dalil nakli dan juga dalil akli yang Allah turunkan. Jelas tak pada maksud ni? Ada apa-apa nak tanya tak? Yang tak faham? Saya tak faham lah apa itu dalil nakli dengan akli. Boleh tanya Ustazah, nakli dengan akli ni dia beza ke sama Ustazah? Berbeza. Dalil. Pertama sekali awak kena tahu apa itu dalil. Dalil ni adalah bukti ataupun bukti lah menunjukkan kewujudan Allah, menunjukkan suatu perkara itu adalah benar. Bila tak cakap dalil, dalil ni adalah bukti. Dalil ni terbagi kepada dua, iaitu dalil nakli dan juga dalil akli. Dalil nakli, dalil daripada Al-Quran ataupun hadis. Jelas Manakala dalil akli daripada kajian ataupun daripada akal. Akli itu maksudnya akal, akala, aklun. Daripada akal. Maksudnya daripada penyelidikan, daripada pemikiran manusia memikirkan, daripada melihat bukti-bukti kekuasaan Allah, kan dia lihat, maka manusia fikir bahawa apa yang dilihat dengan mata ini sudah pastinya ada yang menciptakan. Seperti kisah Nabi Ibrahim kan, Nabi Ibrahim masa tu zaman dia umat Nabi Ibrahim ni menyembah matahari. Menyembah, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah bulan ataupun bintang. Jadi Nabi Ibrahim ni tak tahu dia nak sembah siapa. Jadi Nabi Ibrahim menggunakan akal dia untuk berfikir. Tengok matahari akan terbenam. Sudah pasti matahari ini bukan Tuhan sebab dia terbenam. Kalau dia Tuhan, pasti dia akan kekal selama-lamanya. Betul tak? Jadi dia tengok, kemudian timbul pula bulan. Maka Nabi Ibrahim kata, inilah bulan. Tapi bila sampai waktunya, bulan pun akan hilang. Bila terbit matahari, bulan pun akan hilang. Maka Nabi Ibrahim kata bahawa ini bukan Tuhan juga. Sebab Tuhan ini hilang, bukan Tuhan lah. Jadi dia kata kepada kaum dia, ini bukan Tuhan. Lepas tu ada kaum dia yang menyembah berhala. Bila Nabi Ibrahim tengok situ, berhala dibina besar-besar dan mereka sembah. Sudah pasti ini bukan Tuhan. Takkan kita pula yang membuat Tuhan, kemudian kita sembah Tuhan. Jadi Nabi Ibrahim menggunakan akli ataupun menggunakan akal dia untuk membuktikan bahawa sesuatu perkara itu benar ataupun tidak. Jadi kita kena faham, kita kena bergantung, sebagai umat Islam kita kena bergantung kepada dua, iaitu dalil akli dan juga dalil nakli. Yang pertama sekali kena rujuk dalil nakli dulu lah, iaitu Al-Quran ataupun hadis. Yang kedua kita rujuk kepada dalil akli. Kita tak boleh ambil dalil akli semata-mata. Dia kena seimbang. Setakat ni jelas? Ada apa-apa soalan? Jelas. Terima kasih Izani. Terima kasih Zulaika kena respon. Terima kasih Sofia. Dalam konsep akidah ni ada 3 perkara yang di-highlightkan. Yang ni yang Ustazah cakap tu yang agak berat sikit lah. Apa itu ihlayah, apa itu nubuwah, dan apa itu ghaibiyah. Dalam konsep akidah ini 3 perkara yang di-highlightkan. Dalam konsep akidah ada 3, iaitu boleh tak kita sebut ramai-ramai? Yang pertama apa dia? Ilahiyah. Yang pertama ilahiyah.
ilahiyah. Okay, yang kedua apa dia kelas? Nubuwah. Nubuwah. Okay. Yang ketiga ghaibiyah. Apa dia? Ghaibiyah. Ghaibiyah. So kita kena mahirkan perkataan ni. Okay, kita dah tahu. Bila cerita je pasal konsep akidah, automatik kita dah tahu dah. Kita punya akal kita dah fikir dah. Oh, konsep akidah ini satu keyakinan. Terhadap apa? Terhadap kewujudan Allah dan juga sifat-sifat kesempurnaan Allah. Dan semestinya berpandukan kepada dalil akli dan nakli. Okay, yang ni awak kena hafal betul-betul. Okay, biasanya dalam istilah dia akan bagi dua melangkah. So tak boleh satu perkataan pun tertinggal. So istilah ni ataupun maksud akidah ni awak kena hafal. Okay, dan bila cakap dia pasal konsep akidah, otak kita terus dia berhubung kepada tiga perkara. Iaitu hilahiyah, nubuwah dan juga ghaibiyah. Okay, kalau kat situ awak tengok saya bagi gambar. Okay, gambar yang tunjuk tangan tu, okay, itu adalah dalil nakli lah. Okay, berlandaskan Al-Quran. Manakala yang kat situ, yang belah yang tunjuk macam apa, kajian itu adalah dalil nakli. Dalil akli, pemikiran, akal. Okay, kajian. Okay, tadi kita dah tengok dah konsep ilahiyah. Ustazah kata kalau cakap je konsep ilahiyah, otak kita terus berhubung kepada tiga perkara. Ilahiyah, kedua tadi apa kelas? Nubuwah. Dan ketiga tadi apa? Ghaibiyah. Ghaibiyah. So sekarang ni kita nak tengok kepada hilahiyah. Apa itu hilahiyah? Hilahiyah ini adalah terus je otak kita bagi tahu hilahiyah ni ketuhanan. Ilahi. Maksudnya ketuhanan. Ilahiyah ni keturunan. Dalam ketuhanan ataupun dalam ilahiyah ni ada 4 perkara yang di-highlightkan. Pertama, dekat dalam ilahiyah ni kita kena tahu nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, kalau dalam teks pun awak boleh rujuk lah. Okey, nama-nama Allah SWT. Allah SWT memiliki nama-nama yang indah ataupun dikenal sebagai Asma al-Husna. Asma al-Husna ataupun Asmaul Husna kan, kita selalu nyanyi Nas'aluka ya man huwa Allahul lazi kan. Kita pun hafal dulu masih kecil-kecil. Okey, kemudian nama-nama yang agung, nama yang paling agung ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. So jelas tak? Nama-nama Allah, yang pertama dalam ilahiyah ni kita kena tahu pasal nama-nama Allah. Okay, ada berapa nama-nama Allah yang perlu kita ketahui? Ada berapa semuanya? 99. Ya, bagus. 99. Dan setiap nama Allah itu ada maksud yang tersendirinya. Boleh tak kamu nyatakan apa di antara nama-nama Allah yang kamu tahu beserta dengan maksud dia? Siapa? Nurin. Nurin, boleh tak bagi tahu Nurin? Apa nama Allah yang kamu tahu beserta maksud dia? Ada 99, saya minta satu Nurin. Ada Nurin? Ada orang tak bernama Nurin di sini? Tak ada respon. Senyap, sunyi, sepi. Yang lain? Rahman. Yang lain boleh tak? Rahman. Apa maksud Ar-Rahman, Liana? Bagus, Liana. Yang Maha Pemurah. Tadi Liana ke Zulaika? Liana. Okey. Ar-Rahman. Zulaika, sorry. Rahman maksudnya yang Maha Pemurah. Okey. Maksudnya salah satu nama Allah. Okey. Menunjukkan nama Allah ini sangat-sangat indah. Ar-Rahman Maha Pemurah, Ar-Rahim Maha Penyayang. Ada banyak lagi. Okey. Yang kedua, dalam ilahiyah ni kita kena tahu pasal zat Allah. Tadi nama-nama Allah. Okey? Kamu dah sebut dah tadi, 1 dan 2 kan? Rahman, Ar-Rahim. Yang kedua tentang zat Allah. Apa itu zat? Okey. Setiap mukallaf perlu meyakini Allah SWT itu wujud. Tetapi hakikat zat Allah SWT tidak dapat diketahui oleh manusia. Okey, zat ni kelas, zat ini rupa paras, rupa bentuk. Contohnya, okey, Ihsan, macam ni rupa bentuk dia, seorang yang tinggi, okey, kurus. Okey, bila kita kata kita sebut Allah, macam mana zat Allah? Kita tahu Allah itu maha melihat. Kita tahu Allah itu maha mendengar. Sami'an, basiran, Allah maha melihat, maha mendengar. Tapi bagaimanakah bentuk
penglihatan mata Allah, bagaimana pendengaran Allah SWT. Itu kita tak boleh nak bayar. Maha melihat, maha mendengar. Malah jauh berbeza penglihatan Allah dengan manusia, dengan makhluk. Okey, faham tak setakat ini? Sebab kalau kita manusia boleh melihat apa yang ada depan mata kita. Okey, kamu ni kan, kamu tutup kamera ni, Ustazah tak nampak kamu buat apa. Jadi penglihatan Ustazah setakat itu sahaja. Tapi penglihatan basiran Allah SWT, Allah Maha melihat, basiran Allah SWT itu sangat-sangat melebihi segala-galanya, berlawanan dengan makhluk. Maksudnya Allah boleh melihat apa sahaja, sama ada benda itu ditutup ataupun di balik tirai ataupun secara terus. Maksudnya macam mana? Benda yang disembunyikan pun, kita sembunyikan pun, macam awak sembunyikan diri kamu daripada kamera ni, okay, Allah masih boleh melihat. Malah seluruh umatnya pada ketika ini, okay, Allah boleh melihat. Menunjukkan betapa Allah itu maha berkuasanya, Allah SWT itu. Tapi kita tak boleh nak bayar macam mana zat Allah SWT. Ustazah nak cerita kat sini, yang kedua ni pasal zat Allah. Zat Allah ini berbeza dengan makhluk. Jelas tak? Ada apa-apa nak tanya tak? Kalau tak faham, boleh terus tanya, jangan senyap sunyi sepi je. Jelas Ustazah. Jelas. Okay, kamu perlu tahu zat ini adalah satu rupa bentuk Allah tu macam mana. Kita memang tak boleh nak bayang. Akal kita pun tak boleh nak fikir macam mana rupa bentuk Allah. Kita fikir macam mana pun kita tak akan jumpa jawapannya. Tapi kita tahu bahawa Allah ini mempunyai zat melalui dalil nakli dia. Daripada Al-Quran, daripada yang menyatakan bahawa Allah itu sami'an, basiran, maha melihat, maha mendengar, dan banyak lagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, kita teruskan kepada yang ketiga dalam ilahiyah ini adalah sifat. Okey, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tadi nama, yang kedua adalah zat-zat Allah, yang ketiga sifat-sifat Allah. Okey, dalam zat tadi pun Ustazah dah terang dah sedikit sebanyak pasal sifat Allah. Okey, sebab ada kaitan sifat dengan zat tadi. Sekarang ni pasal sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah SWT banyak dan tidak terbatas jumlahnya. Antaranya yang wajib diketahui adalah 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil dan 1 sifat harus. Kalau ikutkan tadi Ustazah dah sebut dah, di antara sifat-sifat Allah, Allah maha mendengar dan maha melihat. Boleh tak kamu datangkan lagi selain daripada tu, apa dia? Okey, minta respon. Wujud ada. Bagus. Allah itu wujud. Allah itu wujud. Sifat Allah itu wujud. Wujud, apa maksud wujud? Wujud itu ada. Wajib Allah itu ada. Sifat wajib dia adalah wujud. Iaitu wajib Allah itu bersifat dengan ada. Kemudian ada lagi tak? Apa lagi? Boleh bagi respon? Kidam. Kidam. Bagus Nurin. Tadi Ustazah panggil kamu tak dengar. Kamu pergi mana Nurin? Okey Nurin. Apa maksud kidam Nurin? Sedia. Kidam sedia. Okey bagus. Maksudnya Allah itu sedia. Maksudnya tiada siapa yang mencipta, menjadikan Allah SWT. Sedangkan makhluk macam kita ni ada penciptanya. Siapa pencipta kita? Siapa pencipta kita? Allah. Jadi Allah ini tiada siapa yang menciptanya. Allah itu tersedia, kidam. Maksudnya kidam sedia dengan sendiri. Okay. Kita tengok pula 20 sifat mustahil bagi Allah SWT. Tadi dah tengok sifat wajib kan? Nanti awak boleh tengok balik, boleh baca balik. Okay, apa di antara sifat-sifat wajib Allah selain daripada yang disebutkan. Tengok 20 sifat mustahil Allah SWT. Apa dia? Sifat mustahil Allah. Apa dia? Siapa boleh bagi?
Kalau kamu ada apa nak cakap Zulaikha? Okay, Zulaikha, Al-Baladah. baladah tu itu tak betul apa Zulaikha? Itu pada sifat mustahil bagi Nabi. Lain sifat mustahil bagi Nabi dengan sifat mustahil bagi Allah. Lain. Cuba lagi. Yang lain jangan lagi. Pia, saya tak dengar suara Pia. Pia Anwar. Nama dia Pia. Taklah. Hakim. So, Hakim ni baru masuk Hakim, kamu baru masuk ya? Ya. Hakim, kamu tahu tak sifat mustahil bagi Allah? Boleh bagi tahu tak? Boleh kongsi tak? Sifat mustahil. Ya. Oh bang. Jadi kawan dah bagi dah sifat wajib, sifat mustahil. Sifat mustahil. Sekejap. Ustazah Ajizun. Ajizun. Ya, betul. Siapa yang jawab? Nurin. Nurin. Ajizun maksudnya lemah. Kalau kamu tahu sifat wajib bagi Allah ni, maksudnya 20 sifat wajib ni, 20 jugalah sifat mustahil. Maksudnya berlawanan. Sifat wajib tadi berlawanan dia adalah sifat mustahil. Kalau kita tengok tadi kawan kamu share, sifat wajib Allah SWT adalah wujud. Lawannya wujud ada. Lawannya adalah Tidak ada. tidak ada. Tidak ada dalam bahasa Arab apa? Wujud Adam. ada. Adam. Ejaan dia bukan alif ejaan dia ain. Adam. Maksudnya Adam tu tiada. So kalau kamu tahu sifat wajib, kamu akan automatiknya tahu jugalah sifat mustahil bagi Allah SWT. Tadi si Nurin sebut apa Nurin? Lemah. Sifat lemah, sifat mustahil bagi Allah adalah lemah. Sedangkan sifat wajib bagi Allah adalah apa? Qawiyun. Apa maksud qawiyun? Kuat. Kuat. Qawiyun maksudnya kuat. So kamu boleh, kalau kamu tak tahu pun tak apa, nanti kamu boleh scan dalam buku teks kamu tu, muka surat 15 tu, dia ada bagi barcode untuk sifat-sifat wajib. Nanti dah habis kelas nanti, kamu scan lah dekat situ. Sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat-sifat Allah tu. Okay, scan dekat situ akan keluarlah sifat wajib, sifat mustahil. Okay, satu Ustazah nak tahu, sifat harus. Sifat harus. Sifat harus bagi Allah ada satu saja. Siapa boleh bagi tahu? Siapa boleh bagi tahu sifat harus bagi Allah SWT? Boleh tak? Apa dia? Sifat harus bagi Allah SWT. Okey. Kalau tak dapat, sekarang Ustazah minta ini sebagai homework kamu, bukan homework lah, sebagai satu kajian. Carikan, Ustazah nak kamu cari apa dia satu sifat harus. Sebenarnya kalau kamu tengok dalam barcode tu nanti ada tu nanti tu. Okey, Ustazah minta kamu tengok kat situ lah. Okey, kita teruskan kepada yang keempat dalam ilahiyah ini adalah perbuatan ataupun af'al Allah SWT. Apa itu perbuatan? Perbuatan ataupun af'al. Af'al maksudnya perbuatan Allah. Okey, perbuatan Allah SWT adalah setiap perlakuan yang dilakukan oleh Allah SWT dengan penuh kebijaksanaan dan keadilan berdasarkan kekuasaannya, iaitu kekuasaannya, kudrat dan juga kehendaknya, iradat. Jadi Allah ini af'alnya, perbuatannya, Allah ini melakukan sesuatu itu berdasarkan kebijaksanaan dan juga keadilan Allah SWT, berdasarkan kekuasaan dia, iaitu Allah itu maha berkuasa, dan juga kehendaknya. Tiada siapa yang boleh
menyuruh Allah SWT melakukan apa sahaja. Maksudnya Allah melakukan itu atas kehendaknya sendiri dan juga atas kekuasaannya. Tidak boleh malaikat menyuruh, okey, Allah SWT apa kata kita buat macam ni, kita buat alam ni macam ni. Tidak. Allah buat itu semuanya berdasarkan kehendak dan juga kekuasaannya. Setakat ini pasal hilahiyah. Ustazah tak nak terang banyak-banyak tapi kamu tak faham apa-apa nanti. Setakat ni ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada. Kamu faham jelas betul-betul Faham. Faham. Okay. Kita ada dalam berapa minit je lagi. Ustazah teruskan. Pasal nubuah. Okay, konsep yang kedua tadi Ustazah laju sikit lah. Kalau boleh Ustazah nak habiskan dekat 1.2.1 ni. Okay. Nubuah. Apa itu nubuah? Nubuah bermaksud kenabian ataupun kerasulan. Okay, dalam konsep akidah yang kedua ini adalah kenabian dan juga kerasulan ataupun nubuah. Okay, tadi kalau kita tengok yang pertama tadi kita tahu tentang ilahiyah, tentang ketuhanan. So yang ni kita nak tahu pasal nubuah. Okay, dalam ni ada 4 juga perkara. Yang pertama kita kena tahu sifat-sifat wajib bagi rasul. Okay, yang kedua sifat-sifat mustahil bagi rasul. Yang ketiga kitab. Okay, kitab. Rasul-rasul ini diutuskan dengan kitab. Ada di antara rasul yang mendapat kitab, ada di antara rasul yang mendapat suhuf. Okay, ada di antara rasul yang tidak dapat kedua-duanya lah. Okay, yang keempat, apakah tujuan perutusan Nabi dan juga Rasul? Kita tengok yang pertama. Sifat Nabi dan Rasul, okay, ada 4. Yang pertama, benar ataupun as-siddiq. Okay, yang kedua, amanah ataupun al-amanah. Yang ketiga, menyampaikan ataupun at-tabligh. Dan yang keempat, bijaksana iaitu al-fatanah. So, 4 sifat wajib ini berlawanan dia adalah sifat mustahil. Okay, kalau benar tadi lawannya bohong ataupun al-kizbun. Okey, amanah lawannya adalah pecah amanah ataupun al-khianah. Okey, khianat lah, al-khianah. Kalau orang Melayu dia panggil khianat. Kalau ni al-khianah. Okey, yang ketiga, kalau sifat wajib Rasul adalah menyampaikan iaitu tabligh, lawan dia sifat mustahil dia adalah menyembunyikan ataupun al-kitman. Okey. Dan yang keempat, sifat mustahil bagi Rasul adalah bodoh ataupun al-baladah. Lawan kepada dia, sifat wajib dia adalah bijaksana ataupun al-fatanah. Okey, jelas? Okey, ketiga, pasal nubuah ni, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ni, di antaranya ada yang mendapat kitab. Okay, ada 4 kitab yang Allah turunkan, okay, kepada Rasul. Kitab yang pertama adalah kitab Zabur kepada Nabi Daud. Tolong buat catatan sikit kalau kamu tak ada. Kalau kamu tak ada, tolong buat catatan sikit lah. Okey. Kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi siapa? Injil. Nabi Isa. Pandai. Nabi Isa. Dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, bagus. Okey, ini di antara kitab-kitab lah. Ada 4 saja kitab yang perlu kita ketahui dan juga nama nabi-nabi yang diutuskan. Okey, selain daripada kitab ada juga suhuf. Suhuf ni kalau kitab dia berbentuk, kalau kita faham kitab ni bentuk buku lah. Kitab tu maksudnya buku. Okey. Selain daripada kitab, Allah juga utuskan ataupun Allah beri kepada Nabi dan Rasul suhuf. Suhuf ni adalah bermaksud helaian-helaian. Maksudnya kalau kitab ni satu buku, maksudnya semuanya dikumpulkan dalam tu. Suhuf ni adalah helaian. Maksudnya apa yang terkandung dalam suhuf ini tidak begitu banyaklah intipati dia ataupun isinya seperti dalam kitab. Suhuf ni maksudnya helaian yang berkaitan dengan dalil-dalil ataupun wahyu-wahyu Allah SWT. Yang keempat, kita nak tengok apakah tujuan perutusan Nabi dan Rasul. Okay, tujuan perutusannya yang pertama adalah menyeru manusia mentauhid dan menyembah Allah SWT. Okay, Nabi dan Rasul ni tujuannya untuk mengajak manusia ni supaya menyembah dan mentauhidkan Allah SWT. Daripada zaman Nabi Adam dulu, itulah tujuan para Nabi dan Rasul. Yang kedua, mengajar manusia cara beribadat yang betul. Okey, daripada Nabi dan Rasul lah kita tahu macam mana cara untuk kita menunaikan solat, okey,
untuk menunaikan haji, membayar zakat dan sebagainya. Maksudnya perkara-perkara ibadat diajarkan oleh Nabi. Kalau kita Nabi Muhammad SAW lah. Kalau umat-umat terdahulu, Nabi yang diutuskan kepada mereka. Yang ketiga, menunjukkan cara hidup. Cara hidup, salah sikit kat situ. Menunjukkan cara hidup yang benar dan lengkap. Ditunjukkan cara hidup macam mana yang sepatutnya kita hidup dekat dunia ni. Macam mana cara hidup yang dibolehkan dan macam mana cara hidup yang salah. Okay, itu tujuan perutusan para Nabi dan Rasul. Okey, saya teruskan boleh? Ada apa-apa nak tanya ke pasal nubuah? Tak ada. Tak ada. Okay, saya teruskan kepada yang ketiga. Konsep yang ketiga dipanggil sebagai ghaibiyah. Okey, ataupun perkara-perkara ghaib. Okey, dalam perkara ghaib ni ada 3 perkara yang di-highlightkan. Yang pertama, perkara yang tidak dapat dilihat dan tersembunyi serta tidak nampak pada pandangan mata kasar. Contohnya, malaikat, iblis, syaitan dan juga jin. Perkara tu sebenarnya ada. Maksudnya makhluk-makhluk ini ada. Tapi kita tak dapat nak lihat, tersembunyi. Kita tak dapat, mata kita tak dapat lihat. Pada pandangan mata kasar kita tak nampak. Tapi makhluk-makhluk ini yang dinyatakan tadi memang wujud. Memang kewujudannya ada. Daripada mana kita tahu dia ada? Berdasarkan dalil nakli yang Allah bagi tahu. Dalil nakli yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran diceritakan tentang para malaikat, diceritakan pasal iblis, syaitan dan juga jin. Jadi kat situ kita tahulah, oh ada kewujudan makhluk-makhluk ini. Bukan kita sahaja yang ada dekat dunia ni. Malah makhluk-makhluk ini juga ada kehidupan mereka dekat dunia ni. Yes, tapi pandangan mata kasar kita saja tak nampak. Kalau ikutkan kat sebelah awak tu sebenarnya ada. Malaikat pun memang ada dekat kiri kanan kita. Kan, betul tak? Mencatat amal-amal kita seharian ini. Okey, sampailah kita mati nanti. Okay, yang kedua, perkara ghaibiyah yang kedua, hanya diketahui oleh manusia melalui wahyu iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah yang sahih. Okey, perkara ini kita ketahui melalui wahyu Allah SWT iaitu Al-Quran dan juga hadis-hadis yang sahih. As-Sunnah tu hadis lah. Hadis tu sunnah lah. Yang sahih lah, yang benar. Contoh dia qada dan qadar. Okey, kita tahu bahawa qada dan qadar ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Okey, apa yang akan berlaku, sudah berlaku dan sedang berlaku. Itu adalah ketentuan Allah SWT. Okay, yang ketiga, perkara ghaibiyah yang ketiga, manusia wajib percaya dan yakin akan kewujudan perkara ghaib yang dikabarkan oleh para Nabi dan Rasul. Okey, kita wajib percaya bahawa apa sahaja perkara ghaib ini adalah benar, adalah wujud. Daripada siapa? Daripada apa yang diberitahu oleh para Nabi dan juga Rasul. Contohnya tentang alam barzah, hari kiamat, mahsyar, hisab, titian as-sirat, syurga dan juga neraka. Setiap ini akan kita lalui. Okey, sekarang ni kita dah lalui apa? Satu pun tak lalui kan? Nanti bila nyawa kita dah ditarik, kita akan melalui alam barzah. Alam barzah ni apa? Siapa boleh beritahu alam barzah ni apa? Alam setelah mati. Alam setelah mati ataupun alam kubur. Alam yang memisahkan antara kehidupan. Kehidupan kita, kehidupan alam nyata ni dengan alam yang lagi satu. Maksudnya alam barzah lah yang memisahkan kehidupan kita dengan alam di dunia. Okey. Ikutkan 1.2.1 dah selesai dah tentang konsep. Okey, kamu boleh rujuk buku teks kamu. Okey, kat situ ada banyak info-info. Setiap apa yang barcode tu saya minta kamu tolong scan. Itu untungnya kita belajar secara online ni. Kalau belajar dekat dalam kelas, kamu tak ada handphone kan? Kamu tak boleh nak scan barcode kalau dalam kelas. Tapi kat sini bila kita belajar ni, nanti habis kelas ni kamu boleh scan barcode ni. Kamu tengok kat situ sebenarnya ada perkara-perkara penting yang dia beritahu. Semua dia tak keluarkan semuanya di dalam buku teks lah. Kalau tidak nanti buku teks kamu jadi tebal. Jadi dia bagi dalam bentuk barcode. Jadi kamu perlu dan wajiblah kamu scan barcode tu. Okey, kita tengok sedikit dalil. Dalil Ustazah tak keluarkan dalam slide Ustazah. Kamu boleh tengok dalam muka surat 15. Okey, Allah SWT berfirman. Okey, yang bermaksud dalam surah An-Nahlu.
Okey, yang bermaksud dan sesungguhnya kami telah mengutuskan dalam kalangan setiap umat seorang rasul dengan memerintahkannya menyeru mereka. Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhi tauhid. Tauhid ni apa? Tauhid ni adalah syaitan, berhala, roh-roh serta apa saja yang disembah selain daripada Allah. Tauhid ni, perkataan tauhid ni pun perkataan baru. Tauhid ni apa? Tauhid ni adalah syaitan ataupun perkara yang manusia sembah selain daripada Allah. Perkara-perkara yang salah lah, maksudnya perkara-perkara syirik yang tidak sepatutnya disembah. Manusia hanya sepatut sembah Allah SWT. Ini dalam surah An-Nahlu lah. Okay, kamu boleh tengok kat situ. Okay, kita dah selesai. Saya tak habiskan sampai inilah sebab agak penjelasan dia kena agak detail lah dalam bab ini. Jadi saya tak akan habiskan dalam satu hari untuk satu tajuk ni. Kita cuma ambil 1.2.1 sahaja. Ustazah harap kamu betul-betul faham dan jelas lah. Okay, kalau tak faham, nanti boleh tanya lah Ustazah dalam apa? Dalam grup Telegram. Okay, tapi yang belum isi kehadiran lagi. Kehadiran Ustazah share pada ruangan chat. Ada lagi tak? Hakim dah isi kehadiran belum? Belum. Belum. Okay, kalau belum, Ustazah share balik link kehadiran. Tolong isi sekarang. Okay, semua dah isi? Dah Ustazah. Ustazah. Okay, kalau dah sudah, bolehlah left meet ni. Okay, terima kasih saya ucapkan banyak-banyak. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.